kalau engkau wahai Muhammad melihat ketika para malaikat mengambil nyawa orang yang kafir itu, yadribuna wujuhahum, mereka pukul muka, wa adbarahum, dan belakang mereka. Kenapa boleh dipukul? Kerana roh itu tidak mahu keluar, maka dipukul muka dan belakang mereka, sambil malaikat-malaikat mengatakan apa? Wadhuqu azabal hariq, rasakanlah kamu azab yang membakar. Jadi tuan-tuan, kalau kita baca hadis, roh dia ni Nabi sebut dalam hadis, kalau tuan-tuan ada besi panas, besi tu dia panas, umpama besi panas, lepas tu besi tu ada gerigi, lepas tu dipanaskan besi, dia ambil kain kapan yang basah, dia letakkan besi tu pada kapan yang basah, tarik dia. Itu Nabi menyebutkan tentang bagaimana roh orang yang dipaksa keluar. Jalan Allah rahimani wa rahimakumullah. Lepas tu apa lagi berlaku? Malaikat maut serahkan roh itu kepada malaikat azab yang telah turun awal lagi, membawa kain kafan daripada neraka, dan dia tak bawa wangian. Maka roh tu nak dibawa naik ke langit. Apabila nak sampai langit yang pertama, dalam hadis malaikat-malaikat bertanya, wahai malaikat, roh siapa yang kau bawa ni? Busuk dia ni. Malaikat sebut apa? Malaikat sebutlah roh fulan bisi fulan. Maka apabila minta langit pertama untuk dibuka, penjaga malaikat langit yang pertama mengatakan dia tak boleh lagi, ditutup pintu langit. Kemudian berlakulah dialog antara malaikat yang bawa roh tadi itu dengan Allah Azza wa Jalla. Kita baca dalam ayat Quran yang lain, Allah kata kepada para malaikat azab, letakkan dia ni di dalam sijil. Dia kalau yang baik, buku amalnya dia letak satu tempat namanya Illiyin, adalah surah Al-Mutaffifin. Kalau yang buruk, letakkan amalnya di dalam sijil. Tuhan kata apa? Kembalikan roh dia ke dalam tanah, sebab jasad dia dekat tanah. Lepas tu biarkan dia dalam tanah sementara waktu. Dia daripada tanah, dia akan dihidupkan daripada tanah. Simpan dia kat situ, nanti dia akan dibangkitkan. Malaikat buat apa? Malaikat campak roh itu daripada atas sampai ke jasad yang ada di dalam kubur. Barulah datang Munkawan Nakir. Itu dalam hadis Nabi SAW. Sebab itu, kalau menguruskan orang mati, jangan dilambat-lambatkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, pagi ini insya-Allah kita akan menamatkan surah Al-Waqi'ah, yang mana kita akan membaca ayat yang ke-92 sehinggalah ayat yang ke-90 sampai 96 sampai ayat yang terakhir. Jadi kita lihat ayatnya, kita bacakan sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma كان من المكذبين الضالين. Terjemahan ayat dan kesudahannya jika dia minal mukadzibina, di kalangan orang yang mendustakan, wadzallina, dan yang sesat. Ayat ini sebenarnya merujuk kepada golongan kiri,
Sebelum ini kita telah menemukan golongan kiri disebut sebagai ashabul masy'amah. Jadi golongan kiri ini dia diberikan dua gelaran lain. Yang pertama, mereka dipanggil golongan al-mukadzibin. Golongan mukadzibin ini adalah golongan yang tidak percaya. Tidak percaya kepada, dalam konteks surah Waqiah, mereka adalah yang sentiasa tidak percaya adanya kehidupan semula selepas berlakunya kematian. Mereka selalu mempertikaikan perkara tersebut. Mereka menolaknya, maka Allah menggelarkan mereka orang yang mendustakan. Jadi kalau tidak percaya kepada wujudnya hari pembalasan amal, apabila tidak percaya adanya hari akhirat, maka kehidupan mereka di dunia adalah kehidupan yang tidak fikir tentang hari akhirat. Maka sudah pasti kehidupan mereka ini kehidupan yang tidak mengambil kira tentang keimanan, tidak mengambil kira tentang pahala dan sebagainya. Maka mereka digelar dengan golongan yang sesat, golongan yang tidak tahu ke mana dia nak pergi. Dia tidak berada di atas jalan yang lurus. Ini dipanggil golongan yang sesat. Ayat ini adalah ayat yang mana Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan ia berkenaan dengan peristiwa apabila golongan kiri ini ketika mana mereka berada dalam keadaan sakratul maut. Sebelum ni kita dah belajar golongan kanan bagaimana seketika mana nak menjelang kematian, golongan as-sabiqun bagaimana, maka golongan kiri pun pasti akan mati. Jadi Allah cerita tentang golongan kiri ini. Kita sambung ayat 93. Apakah azab yang golongan kiri ini akan dapat ketika mana mereka hendak mati? Fanuzulum min hamim, maka dia akan disambut sebagai tetamu nuzul min hamimin, dengan air hamim. Jadi sebelum ni kita pernah terangkan apa itu air hamim. Kena rujuk balik pada ayat-ayat yang sebelum ini. Sebab tu dekat nota kali ini tidak diterangkan hamim itu apa. Hamim adalah merupakan air yang sampai kepada kemuncak yang paling panas. Maka golongan yang sesat, golongan yang sentiasa mendustakan hari kiamat ini, mereka telah diberitahu oleh para malaikat bahawa mereka nanti kalau mati, roh mereka keluar daripada badan, mereka akan dihadapkan dengan air hamim. Kemudian ayat nombor 94, selain daripada air yang sampai kepada kemuncak yang paling panas, wa tasliyatu jahim, dan mereka ini juga akan berhadapan dengan bakaran api jahim. Jahim adalah merujuk kepada neraka jahim. Jahim merupakan salah satu daripada nama-nama neraka. Selalu kita dengar Jahannam, Jahannam, tapi kadang-kadang Allah panggil dengan Jahim. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, api yang panas dengan air yang panas dan api yang panas tadi itu akan mengazab mereka sehingga kan isi perut mereka hancur, kulit-kulit badan mereka meleleh keluar, kemudian mereka tidak akan ada sedikit ruang pun untuk lari daripada api neraka. Ayat ini kita keluarkan beberapa pelajaran dia.
Pelajaran nombor 1, betapa hinanya yang menimpa golongan yang semasa di dunia meragui akan kekuasaan Allah tentang hari kiamat, mereka yang mendustakan kebenaran dan berpaling daripada jalan yang luruslah. Jadi hinanya seseorang itu, mulianya seseorang itu, dia akan dapat apabila menjelang kematian. Itu yang dipanggil kesudahan hidup, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Okey. Pelajaran nombor 2, golongan kiri apabila mereka mati, mereka sudah dimaklumkan oleh para malaikat, mereka akan mendapat azab air yang panas dan api yang panas. Jadi sebelum kita lanjutkan dengan ayat yang berikutnya, izinkan saya menunjukkan ayat-ayat Al-Quran yang pernah kita sebut sebelum ini, iaitu apabila orang yang telah diberitakan akan dapat 2 azab ini, maka roh itu sebenarnya mereka tidak mahu keluar, seperti mana roh golongan kanan dengan sabiqun. Sebab apa? Sebab dia tahu kalau dia keluar, dia akan berhadapan dengan azab. Sebab roh itu tahu dah, malaikat bagi tahu, engkau mati, engkau akan dihidangkan dengan air hamim dan engkau akan diliputi dengan api neraka. Tetapi tidak ada orang yang ditentukan matinya, dia tak boleh mati. Jadi nak mati, roh kena keluar. Tak boleh lambat sesaat, tak boleh cepat, tak boleh awal, tak boleh cepat. Tapi dia kena keluar. Maka apabila roh itu tidak mahu keluar, maka mereka akan dipaksa untuk keluar. Okey, saya tunjukkan ayatnya. Tuan-tuan boleh rujuk dalam suratul Al-An'am ayat 93, muka surat nombor 139. Ayat ini membuktikan roh itu apa yang malaikat buat. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim. Ambil pada ayat wal malaikatu basitu aydihim. Ya. Allah Ta'ala menceritakan dahsyatnya sekiranya kalau kau boleh nampak orang yang zalim itu ketika mana mereka menghadapi sakratul maut. Malaikat akan menghulurkan tangan mereka. Kenapa dihulurkan tangan? Kenapa dia basitu aidihim? Ayat ni tak terang kenapa malaikat hulurkan tangan. Sebenarnya malaikat pukul orang yang nak mati tu, supaya apa? Roh itu keluar. Sambil malaikat itu ketika dia nak paksa roh itu keluar, dipukul ya, maka malaikat itu akan berkata, maknanya malaikat tersebut kepada roh orang yang nak mati tu, malaikat tu kata apa? Akhriju anfusakum. Malaikat kata, keluarlah nyawa kamu. Okey, kau keluar nyawa, maka Allah kata pada hari kamu dibalas dengan azab yang sangat menghinakan. Roh tu dah tahu dah, dia keluar, dia akan berhadapan dengan azab Allah yang sangat menghinakan. Kenapa kata malaikat? Kerana masa hidup dulu kamu selalu cakap perkara yang tidak benar tentang Allah. Kamu sombong terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, jelas ayat ni. Ambil satu lagi ayat. Ayat ni dia menambahkan lagi maklumat pukul di mana. Surah Al-Anfal ayat nombor 50, muka surat 183. Ayat ini boleh ditemukan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, walau tara idh yatawaffal ladhina kafarul al-malaikatu yadhribuna wujuhahum wa adbarahum. Tengok perkataan malaikat. Maknanya kalau nak dimati ni bukan satu malaikat, ramai malaikat. Bukan satu malaikat yang pukul. Allah kata al-malaikatu.
yadhribuna. Okay, tengok terjemahan ayat. Yang ni kita kena catatlah maklumat tambahan. Kalau engkau wahai Muhammad melihat ketika para malaikat mengambil nyawa orang yang kafir itu, yadhribuna wujuhahum, mereka pukul muka, wa adbarahum, dan belakang mereka. Kenapa boleh dipukul? Kerana roh itu tidak mahu keluar dia. Maka dipukul muka dan belakang mereka, sambil malaikat mengatakan apa? Wadhuqu azabal hariq, rasakanlah kamu azab yang membakar. Jadi tuan-tuan, kalau kita baca hadis, roh dia ni Nabi sebut dalam hadis, kalau tuan-tuan ada besi panas, besi tu dia panas, umpama besi panas, lepas tu besi tu ada gerigi, lepas tu dipanaskan besi, diambil kain kapan yang basah, diletakkan besi tu pada kapan yang basah, tarik dia. Itu Nabi menyebutkan tentang bagaimana roh orang yang dipaksa keluar. Okay. Jalan Allah rahimani wa rahimakumullah. Lepas tu apa lagi berlaku? Malaikat maut serahkan roh itu kepada malaikat azab yang telah turun awal lagi, membawa kain kafan daripada neraka, dan dia tak bawa wangian. Maka roh tu nak dibawa naik ke langit. Apabila nak sampai langit pertama, dalam hadis malaikat bertanya, wahai malaikat, roh siapa yang kau bawa ni? Busuk dia ni. Malaikat sebut apa? Malaikat sebutlah roh fulan bin fulan. Maka apabila minta langit pertama untuk dibuka, penjaga malaikat langit yang pertama mengatakan dia tak boleh lalu, ditutup pintu langit. Kemudian berlakulah dialog antara malaikat yang bawa roh tadi itu dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita baca dalam ayat Quran yang lain, Allah kata kepada para malaikat azab, letakkan dia ni di dalam sijil. Dia kalau yang baik, buku amalnya diletak satu tempat namanya Aliyin, adalah surah Al-Mutaffifin. Kalau yang buruk, letakkan amalnya di dalam sijil. Tuhan kata apa? Kembalikan roh dia ke dalam tanah, sebab jasad dia dekat tanah. Lepas tu biarkan dia dalam tanah sementara waktu. Dia daripada tanah, dia akan dihidupkan daripada tanah. Simpan dia kat situ, nanti dia akan dibangkitkan. Malaikat buat apa? Malaikat campak roh itu daripada atas sampai ke jasad yang ada di dalam kubur. Baru dah datang Munkar wa Nakir. Itu dalam hadis Nabi SAW. Sebab itu, kalau menguruskan orang mati, jangan dilambat-lambatkan. Sebab tu Nabi kata dalam hadis, asri'u bil janazah, cepatkan. Sebab apa cepat? Kerana kalau dia orang baik, kita telah melambat-lambatkan dia untuk merasai nikmat yang malaikat dah sebut masa nak mati tu. Ingat lagi sebut kan? Kalau dia golongan baik, malaikat kata engkau dapatlah rauhun, raihan wa jannatun na'im. Dia tak sabar-sabar sebenarnya untuk pergi ke tanah kubur, tapi kita tahan dia. Sebab duk tunggu anak balik daripada London lah, tunggu sian jenazah tu. Sebab itu dalam hadis Nabi kata, apabila diletak di atas keranda, jenazah itu akan bercakap, qaddimuni. Malaikat cakap apa? Cepat. Jenazah tu cakap, cepat. Dia minta cepatkan hantar. Cuma Nabi kata yang mendengar ucapan tersebut adalah bukan manusia dan juga jin. Kalau manusia dengar, ca'alik bawata cebu lagi. Tapi hadis tersebut memang dia akan cakap. Tapi kalau orang jahat dibawa jenazahnya di atas keranda, dia akan kata, ya wailaha, binasanya, nak bawa ke mana ni, dia tak nak. Jadi Nabi kata, kalau dia orang jahat, buat apa kau simpan dia lama-lama? Tapi kita tak bolehlah nak justify ni jahat ke yang baik kan, sebab Allah je Maha mengetahui. Okey, selesailah ni sedikit cerita tak lama, panjang pula. Jadi kita tamatkan ayat nombor 95. Maka Allah mengingatkan kita kesimpulannya yang kita cerita sebelum ni, golongan asabiqunya, golongan kanannya, golongan kirinya, masa nanti di akhirat dapat apa, masa nak mati dapat apa. Maka Allah mengatakan, inna hadza lahu haqqul yaqin, sesungguhnya itu adalah kebenaran yang diyakini. Tuhan kata apa? Apa yang Tuhan cerita sebelum ni, sebelum ayat 95 ni, sampai kita cerita pasal mati, Tuhan kata semua itu adalah khabar yang benar lagi diyakini, kata Allah. Okey, jelas
terjemahan ayat dia tu. Okey, kemudian Allah meminta kepada kita semua supaya besarkanlah Allah, sucikanlah Allah daripada mana-mana sifat kekurangan. Kita kena sucikan Allah daripada mana sifat-sifat yang lemah. Allah Ta'ala dia maha hebat, ya. Dialah yang menentukan mati macam mana, dia juga yang akan menghidupkan manusia itu bagaimana. Tak ada siapa boleh elak. Maka dengan keagungan Allah, kebesaran Allah itu, maka Allah memerintahkan kita sekali lagi untuk fasabbih bismi rabbikal azim. Justru itu, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Al-Azim, yang Maha Agung. Sebab tu Allah suka kalau kita bertasbih, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada banyak lagi lah bentuk tasbih tu. Kena rujuk kembali nota surah Yasin. Kita ada letakkan beberapa bentuk tasbih. Jadi tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, pengajaran yang dapat kita pelajari yang terakhir sekali, ya, kebangkitan semula selepas mati, pembalasan amal di hari akhirat nanti, dan juga ketika mana nak mati itu adalah perkara yang benar lagi diyakini. Dan yang terakhir sekali, kita dianjurkan untuk memuji keagungan Allah melalui ucapan tasbih. Selesailah kita 20 minit 22 saat. Tamat kita. Alhamdulillah. Tuliskan tarikh. Kalau siapa ada nota bercetak, tuliskan tarikhnya bila, dan tulis nota ni nak diwasiatkan kepada anak yang mana. Supaya anak tu nanti dia belik kenangan-kenangan ayah, dia tengok nota dia ada. Supaya anaknya pun teringat, supaya anak tu dia boleh ikut bapa dan ibunya ke masjid, bapaknya belajar Al-Quranul Karim. Okey, selesai. Jadi kita dapat pelajari kesimpulan dia. Kalau kita gabungkan Rahman dengan surah Rahman dengan surah Al-Waqi'ah, Allah membawa kita cerita tentang apa yang akan berlaku di hari kiamat. Apakah balasan yang Allah sediakan. Kalau Rahman dapat syurga kelas pertama, ada syurga kelas kedua. Syurga kelas pertama tu golongan as-sabiqun, syurga kelas kedua adalah golongan kanan. Dan semua pembalasan di hari akhirat kita sudah dapat ketahui menjelang kematian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.